bersyukur kepada Allah SWT atas kasih Allah SWT. Allah SWT bagi peluang untuk kita sama-sama duduk di hadapan Allah SWT pagi ini, untuk sama-sama kita melihat kepada beberapa peringatan daripada Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah SWT, nak perkenalkan diri dulu. Nama Muhammad Hafiz bin Muhammad Zawi. Muhammad Hafiz bin Muhammad Zawi, berumur 28 tahun ni, dan juga pelajar Qiyah, bekas pelajar Qiyah 2010 sehingga 2013. 2010 hingga 2013. Nak masuk sini ketika mana 24 tahun. Ketika mana 24 tahun. Nak masuk sini. Ambil diploma daripada Qiyah, dan ni duduk di, dan ni belajar di Jordan, sambung di sana. Ya, jadi alhamdulillah pagi ni kita dapat berkongsi bersama nampak. Lupa-lupa berlakon. Ada. Maka suka berlakon. Ada. Hebat, alhamdulillah. Dan juga kita kena bersyukur kepada Allah SWT daripada kalangan ramai pelajar-pelajar Qiyah ni ada berapa ratus presiden. Presiden ni balik ada berapa ratus? 2,000 lebih. Alhamdulillah. Daripada 2,000 lebih, 30 orang ni lah yang terbaik. Alhamdulillah. Ada 2,000 lebih dah, kali tidak pun siapa kita kena buka tikar pun kalau mai tak. Ada. Tapi alhamdulillah lah, apalah. Ada alhamdulillah. Ni lah yang terbaik sekali. Teman-teman, sahabat-sahabat rahmati Allah SWT, ininya tidak nak mengajar, tidak nak bagi tazkirah, tidak kata nak mengajarlah bagi masyayikh, al-fadilatul syekh belakang ni. Tapi sekadar nak berkongsi lah bersama sahabat-sahabat, teman-teman, dan pengalaman anda duduk di Qiyah, pengalaman kita belajar berkongsi. Kalau ada kurang, tolong tambah. Ada. Tak banyak dalil, anda ni bukan ngapa dalil banyak, sikit-sikit saja. Sahabat-sahabat rahmati Allah, tajuk pada hari ini nya comel lah tajuk pada hari ini. Biarlah tajuk. Tajuk pada hari ini ialah Iqra. Indahnya Al-Quran, ayat-ayat cinta daripada Allah. Yang muslimah ditajuk kala ni. Teman-teman rahmati Allah SWT, lebih kurangnya tajuk pada pagi ini berkaitan dengan kelebihan kita belajar agama. Kelebihan kita belajar agama, yang mana kita semua tahu bagaimana wahyu pertama Iqra. Turun Iqra. Kita tahu Allah SWT atas kepada Nabi suruh kita ni turun dengan wahyu pertama Iqra. Dan juga anak boleh nak sambung, nak hubung dengan satu ayat Quran yang kita semua tahu juga. Kita nak tengok lebih besar lagi kelebihan orang belajar agama ini dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat 122. Bagaimana Allah SWT kata, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walidhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Bagaimana ayat ni Allah SWT kata, sesungguhnya orang-orang mukmin tu janganlah pergi belakang. Jangan pergi belakang. Lebih kurangnya tinggallah sebahagian untuk belajar agama. Dengan kata lain, kalau kita tengok para ahli ulama kata, sesungguhnya ayat ni nak cerita betapa besarnya para orang belajar ilmu tu, sehingga kalau boleh kita kata setara dengan orang nak pergi. Ayat ni ada cerita di sebaliknya. Bagaimana pernah berlaku dalam peristiwa perang Tabu, bagaimana ada beberapa orang daripada para kalangan sahabat Rasulullah ni, dia tidak pergi dalam peperangan itu. Salah seorangnya Ka'ab bin Malik. Kalau salah betul anak pun biasa-biasa saja. Dianya bersiap dah belakang para dengan persiapan yang ada untuk pergi perang. Cuma pada waktu tu dia melengah-lengah sikit kerana kurma dia ataupun tanaman dia tu tengah masak. Maka bila Rasulullah pergi dah ke peperangan, dalam perjalanan pergi dah, dia kata tak apa, aku dah pergi kerana kuda aku pantas, kuda aku cepat. Maka dia lengah lagi, tiba-tiba Rasulullah klik nil. Maka dalam keadaan itu dia frah dan kecil. Maka bila Rasulullah SAW sapa, maka orang-orang munafik bermari temu Rasulullah. Munafik kata, "Ya Rasulullah, minta maaf saya ni." Alas macam-macam lah. Orang munafik alas macam-macam. Rasulullah kata, "Tak apa, mu dengan Allah Ta'ala." Tak. Tapi Ka'ab bin Malik dia bagi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni terpaksa ayat betul. Kalau orang lain depan saya lah ni,
saya boleh wayak macam-macam dan saya boleh beli macam-macam. Karena saya ni seorang pemidato, seorang yang pandai berkecek, boleh beli macam-macam sehingga orang tak marah kalau saya buat salah. Tapi daripada Rasulullah saya minta maaf, saya tak boleh wayak dan saya hanya boleh wayak, saya memang silap saya tak. Dan saya memang melengah-lengah. Dan kita tahu peristiwa itu. Bagaimana Ka'ab ni dia dipulaukan sehingga 50 hari. Dalam proses pemulauan tu, sahabat-sahabat rahmati Allah, dalam proses pemulauan tu dia dipulaukan oleh sahabat-sahabat dia. Bila dia masuk dalam masjid, sebagai contoh, dia masuk dalam masjid, duduk semaya bersama Rasulullah, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak salam dengan Rasulullah, Rasulullah tak paling pun. Assalamualaikum Rasulullah tak jawab pun salam dia. Dia kata dalam hadis, kata saya cuba perhati tengok di bibir Rasulullah, dia jawab, tak jawab, tak gerak pun bibir. Dia kecewa, dia frah, dia kelip pun rumah. Maka dia ada seorang sahabat baik, dia pergi rumah sahabat baik, dia bagi salam, sahabat dia tak jawab salam juga. Maka dia pun rukah atas rumah sahabat dia tu, rukah tengok muka tu tinggi. Wahai sahabat, kamu tahu kita dua sahabat, bapa semua ke ulau aku, semua ke tak jawab salam aku, Rasulullah tak jawab salam aku. Maka sahabat ni kata, sesungguhnya aku denganmu ni sangat baik, kita tahu. Dari hati aku ni sedih juga, aku terpaksa memulaukan kamu, tapi ini ketentuan Allah. Kata Allah macam batu bari pula tak. Teman-teman, maka dia pun rela. Hari yang ke-40 dia dipulaukan. Lama 40 hari ni kita mari, kat sayang kita mari dah. Contohlah presiden masuk Ogos mula, perang laku. Pernah malu juga lah. 40 hari gitu. Dan dalam tempoh dia dipulaukan, salah satu peristiwa kerajaan Rom hantar utusan. Atas satu utusan temu dengan Ka'ab ni, wayak kepada dia, sesungguhnya aku tahu kamu dipulaukan oleh sahabatmu sendiri. Maka mari bersama aku, mari kita masuk agama Kristian, mari kita masuk agama Kristian bersama dengan kerajaan Rom, kita musnah ke Islam orang yang memulaukan kamu. Maka Ka'ab pun ambil surat tu, dia pun peracun ni bala belakang, dia pun buat. Hari yang ke-40, Rasulullah atas seorang sahabat wayak pada Ka'ab, pisahkan dirimu daripada isterimu. Nak boleh bini payah dah. Anak berapa kali tak keding ni. Alhamdulillah dapat juga dah. Ka'ab suruh dipisahkan oleh isteri dia. Maka Ka'ab kata, Rasulullah suruh aku cerai kau bini aku. Tak. Pisahkan, jangan duduk sekali. Orang ni kau tak boleh duduk sekali ni, kepala. Gitu. Hari yang ke-50 barulah peristiwa taubat Ka'ab diterima oleh Allah SWT. Waktu subuh gini, Allah wayak Ka'ab, semuanya Allah Ta'ala terima dah taubat tu, wayak Quran dah terima taubat kamu. Maka dia tengok sahabat dia mari, dia bagi jubah, dia mahal tu bagi pada sahabat dia ni hadiah kerana mu telah bawa satu berita gembira. Maka dia wayak semuanya, Rasulullah tunggu dah kamu di masjid. Pergi tegak ke masjid, maka Rasulullah pakat tangkap sahabat, Alhamdulillah, syukur. Bermula daripada peristiwa itulah teguran Allah SWT pada para sahabat yang mana melengok-lengok untuk pergi perang, untuk pergi berjihad. Selepas daripada peristiwa perang Tabuk dan teguran Allah itulah para sahabat selepas itu tak pernah berlengok pun untuk pergi berjihad di jalan Allah. Partai kata, Rasulullah kata, hari ini kita nak pergi berjihad, nak pergi ada ghazwah, ada syariah. Maka semua daftar nama. Macam kita boleh buat tadi. Betul dah tu? Siapa lagi? Tulis nama. Itu cara dia. Maka tulis nama. Gila kau tak pernah sangat perhatikan. Kecuali yang musuh. Kalau keluar belakang, maka turunlah ayat. Situ. Ada kisahnya kau nak jauh. Cerita situ. Bagaimana sebenarnya apabila kita keluar belakang berjihad, kena tinggal orang yang belajar agama. Dan orang yang belajar agama ni sangat penting dan sangat besar tugasnya. Dan kelebihan dia seperti mana? Orang yang jihad juga. Teman-teman sahabat rahmati Allah SWT, orang yang ada ilmu, orang yang belajar agama, kena belajar betul-betul lah, baru disama tangan dengan orang yang jihad. Orang yang ada ilmu dan orang yang belajar agama, teman-teman rahmati Allah, adalah benteng utama Islam. Benteng utama peperangan
peperangan dalam Islam. Penting mana? Teman-teman, sahabat-sahabat rahmati Allah, Islam tidak pernah kalah dalam peperangan fizikal. Dulu dah. Perang fizikal kita tidak pernah kalah. Tapi bila mari Ghazwatul Fikriyah. Tak ingat. Peperangan pemikiran. Oh, setelah kau tapak selalu. Perang fizikal kita mana? Musuh Islam kata kita tak boleh lawan perang fizikal kerana kita berhadapan dengan tentera-tentera yang nak mati. Tentera kita tak asyik mati. Tentera Islam nak mati belakang. Jadi kita nak lawan macam mana? Maka dia kata peperangan secara pemikiran. Maka kerana itulah kita tengok pepecahan, kekalahan dalam Islam bermula dengan kerana kekalahan dalam peperangan pemikiran. Kekalahan pertama apabila para sahabat berperang hasil daripada cucuk jagung oleh Abdullah bin Sabah, tokoh Syiah yang utama. Walaupun kita Syiah kata, ini tak ada ni rekayasa di sunnah aja Abdullah bin Sabah ni. Tapi kalau kita kaji betul-betul, memang ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Sabah dan agama mereka. Saya kata si diploma saya berkaitan dengan Syiah. Jadi kita baca Syiah ni kasih kita. Masa kita kaji berkaitan. Kalau kita tengok pada kurun kedua dan kurun ketiga, bagaimana kenapa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, Imam Ahmad, bagaimana sebab apa dia boleh dipukul, bahkan dimasukkan dalam penjara, sebab apa? Sebab adanya peperangan pemikiran yang dibuat oleh golongan-golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan-golongan ini dia ambil pemikiran daripada barat, masuk dalam Islam, kau cahaya belaka, maka busuk habis masa. Peperangan ni. Tapi bila masuk peperangan pemikiran, kali. Kerana itu adik-adik teman-teman pelajar yang dirahmati Allah SWT, itu semua adalah penting utama Islam. Hari ini kita berhadapan dengan peperangan fikiran yang cukup besar. Di mana kalau kita tengok dalam internet nanti, ramai di kalangan, kita bukan nak labelkan orang, cuma tak ada istilah yang untuk atas nama mereka itu. Kalau kita tengok dalam internet nanti, ramai di kalangan orang-orang yang kita boleh kata menjurus ke arah pemikiran etis. Bukan etis, tapi menjurus ke arah pemikiran sebegitu. Isu Ben Ali sebagai contoh. Ada orang tengok isu-isu sebegitu. Kita duduk di Kelantan mungkin tak banyak, tapi kalau duduk di luar, pelajar-pelajar bukan dari bidang agama terutamanya, mereka suka membaca. Bidang bacaan mereka bukan bidang agama, hadis, Quran, tafsir. Mereka suka membaca falsafah pemikiran barat. Akhirnya mereka akan menimbulkan persoalan. Orang yang tak tahu ayat syahadah pun boleh jadi Allah Ta'ala terima. Boleh jadi ngelas sekali Allah Ta'ala apa juga dia nak bagi masuk syurga juga. Saya nak masuk syurga, boleh minta apa saja. Bolehkah saya nak minta jadi Tuhan? Macam-macam persoalan sebegitu. Ini serangan pemikiran yang baru. Tapi kalau macam di negara luar, macam saya belajar di Jordan, baru jadinya. Tapi kita dapat tengok soalan yang berlaku. Ramai juga di kalangan pelajar di sana yang agak terpengaruh dengan pemikiran dia, pemikiran sebegitu. Timbul persoalan sebegitu dalam pemikiran mereka. Siapa dia yang akan menyelesaikan masalah ni? Kita semua orang bidang agama. Orang tidak bidang agama tak ada selesai masalah ni. Kita semua daripada pelajar-pelajar bidang agama. Dan cara nak menyelesaikannya bukan kata-kata Opes Ali ni kafir. Tapi dengan cara kita ambil dia untuk kita baca. Tapi kita nak baca, nak dapat dengan dia tu, kita kena banyak ilmu lah. Kena banyak baca lah. Kena baca ngaji, kena banyak mengkaji. Kita semua penting terakhir Islam. Kalau tidak rapuh, runtuh seperti mana yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia pada banyak pemikiran, akhirnya boleh kita kata agak bermasalah masyarakat. Ada macam-macam kan, ada pemikiran. Dan juga adik-adik rahmati Allah SWT, kelebihan kita belajar agama ini ialah kita merupakan penyelesai masalah masyarakat. Penyelesai masalah masyarakat. Salah satu, kalau boleh anda ambil contoh, ialah masalah keuangan Islam. Berat sikit lah. Tapi nak suruh bagi kita terbuka sikit. Ramai benda syariah saya dah. Okay. Masalah keuangan Islam. Kalau awak perlu semua belajar keuangan Islam, fiqh muamalat sebagai contohnya, ataupun kalau semester 5
apa ni? Qadaya apa dah? Qadaya fiqhiyah ada. Belajar berkaitan keuangan. Siapa dia ngajar saya ni? Ustaz Amirul. Okey, sahabat sekelas tu. Siapa dia ngajar qadaya saya ni? Syekh. Siapa dia ngajar qadaya? Ustaz Asri. Gajah Melayu ke bahasa Arab? Ustaz Asri. Asri mana? Asri tahu? Saya ni? Saya lepas Ustaz Asri. Alhamdulillah. Ana dulu ngaji bahasa Melayu ke? Bahasa Arab Melayu? Bahasa Arab Melayu bahasa? Bahasa Melayu? Siapa? Alhamdulillah. Ana dulu Dr. Azhar. Dr. Azhar HP tu. Dia ambil kita Azhar, dia orang ijazah, dia mengajar. Semua tak boleh. Dan dia rahmati Allah SWT. Kalau kita belajar fiqh keuangan semasa ni, kita akan tengok banyak sistem-sistem keuangan Islam ni belum lagi menepati ciri-ciri penuh keuangan Islam. Hampir 70% keuangan Islam dalam negara kita ni tak menepati ciri-ciri yang sepatutnya. Ciri-ciri keuangan Islam yang ada dalam negara kita ni hanya diterima, konsepnya hanya diterima kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Brunei sahaja. Banyaklah. Kerajaan Malaysia dan kerajaan Brunei sahaja. Kerana itu kita tengok tak banyak bank Arab masuk dalam Malaysia. Hanya beberapa butir bank yang masuk. Bank Arabnya banyak. Kerana masalah sistem keuangan dalam negara. Tapi okey dah, daripada tak ada langsung sistem keuangan dulu. Jadi siapa yang akan mengubah sistem ni? Kita semua pelajar-pelajar bidang agama. Dan keuangan, bidang syariah tu utamanya kena ubah. Dan juga gaji bidang ini sangat-sangat mahal. Tapi kena gaji sungguh lah. Gaji bidang ini sangat mahal. Kalau adik-adik baca buku Jangan Berhenti Berlari Ustaz Zaharuddin tu, boleh mencecah 30 ke 50 ribu sebulan. Sangat mahal. Itu yang biasa-biasa lah, yang kita kata peringkat pertengahan biasa. Kalau ada syarikat tinggi, syarikat sedikit lain lagi. Dan juga bidang agama ni adik-adik, kelebihan kita belajar bidang agama ni, selain kita menyelesaikan masalah masyarakat, kita juga merupakan penstabil politik negara. Kita juga sebenarnya penstabil politik negara. Bagaimana kita nak melihat nas-nas yang ada dalam hadis dan Al-Quran, kita nak mengimplementasikan dalam keadaan situasi negara pada hari ini. Contoh kalau keluar demonstrasi, saya seorang yang sangat menentang demonstrasi suatu ketika dahulu lah. Masa belajar giah ni, orang nak pergi bersih, saya kata tak boleh pergi bersih. Dulu lah. Bersih 2, bersih 3, tapi kita pergi bersih balik. Anak tak boleh pergi kerana anak tahu nafs kata tak boleh. Qata'i. Kita tambah dulu lah. Cari sikit. Tak boleh pergi kerana nafsnya qata'i tak boleh pergi. Dulu. Tapi bila kita baca sikit, pandangan yang keras begitu tidak sesuai dengan masyarakat lain. Memang dari segi hukumnya memang kalau ikut secara jelas memang tak ada. Tapi apabila kita ambil hukum secara jelas, itu tak sesuai dengan situasi wakil dalam keadaan lain. Okey, kita panggil kos sara hidup naik, rakyat ditindas, pemerintah makin kaya. Bila kerajaan tak cukup duit, kena ambil piti rakyat, subsidi dikurangkan, kerajaan beli jet baru. Kerajaan beli jet baru. Tahu ke kerajaan beli jet baru Pak Putih? Tapi subsidi rakyat dikurangkan. Hingga tiba pula seorang mufti kata, mana tubik-tubik turun tu belakang, boleh dibunuh, halal darahnya. Kenal. Sepatutnya seorang yang kita panggil bidang agama, sepatutnya dia boleh mengimplementasi atau menyesuaikan keadaan situasi masyarakat yang berada dalam satu-satu kawasan, satu-satu negara. Kita boleh ambil masalah kos sara hidup yang tinggi, ambil berkaitan dengan isu pelambatan kata boleh orang nak keluar di dataran. Kita ambil pula isu-isu agama, kita gaulkan sekali, kita keluar satu fatwa yang sesuai dalam zaman. Barulah kita dipanggil sebagai seorang ulama yang tidak bergantung kepada pemimpin. Pemimpin yang kagulan. Gitu. Saya minta maaf lah kalau tak jejak mana bagian ini, tapi saya cuba saya upaya untuk berkongsi dengan adik-adik. Okay. Itu apa kelebihan kita belajar agama. Sampai pukul 10 kan hari ni? Berapa ni? Tunggu-tunggu ya, baik betul lah. 7.30 tak apalah, saya buat sampai 7.30.
Kebidaannya 7,5 insyaAllah. Baik, untuk kita jadi pelajar agama yang berjaya, ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan. Ini perkongsian dengan adik-adik. Untuk kita menjadi seorang pelajar yang berjaya, kita perlu ada beberapa ciri dan perkara yang perlu kita buat. Pertama, kita perlu mempunyai matlamat yang jelas atau cita-cita yang jelas. Yang mana kita belajar agama ni bukan kerana nak piti, bukan kerana nak pangkat, bukan kerana nak suruh orang panggil kita ustaz ataupun tuan guru ke apa-apa dah. Kita semua tahu, kita belajar hadis, kita semua tahu bagaimana ada 3 golongan orang yang akan dipanggil oleh Allah SWT di pada mahsyar. Seorang yang mana dia ni mati syahid, kutu tentera. Allah SWT panggil dia di depan Allah SWT, tanya lebih kurang bagaimana keadaan dia di atas dunia. Maka dia kata, sesungguhnya ya Allah, saya ni di atas dunia, saya berjuang bermati-mati untuk agama Allah. Bermula daripada private, naik kopra saja, gubernur jenderal jadi akhirnya. Dan akhirnya saya pergi di jalan Allah, saya mati syahid di jalan Allah. Saya buat semuanya kerana Allah. Allah Ta'ala katakan, anta kadhib, mu belawak, mu buat ni kerana Rasul orang panggil mu panglima, Rasul orang panggil mu pahlawan, Rasul orang panggil mu orang hebat, berani. Dan gelar-gelar itu telah kamu dapat. Maka kamu boleh masuk dari aku dan malaikat ambil heret dia secara selesai masuk dia. Golongan kedua pula yang dipanggil oleh Allah SWT daripada mahsyar, iaitu golongan alim ulama. Kita semua termasuk saya. Allah Ta'ala tanya, apa kelebihan yang telah aku bagi kamu atas dunia? Maka dia kata, sesungguhnya atas dunia saya ni menjadi alim ulama, membantu masyarakat, bermula daripada sekolah tadika masuk pasti, sekolah rendah masuk sekolah Sri Amir, sekolah menengah masuk Muhammadi, diploma mari masuk Kia, di Jordan pula. Akhirnya jadi para alim ulama. Selesai masalah masyarakat, orang panggil saya tak guru dah. Alim ulama ustaz. Akhirnya saya mati di jalan Allah. Saya mati dalam menyembah. Saya mati tengok siapa? Mati. Mati tengok siapa? Adik-adik. Maka saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata, sumpah tadi juga, mu belawak, tipu saja. Kerana mu buat semua tu, dia suruh orang panggil mu tak guru, alim ulama dia suruh orang puja mu. Maka dia juga diheret selesai masuk dalam neraka. Yang ketiga, tuan-tuan, adik-adik rahmati Allah, iaitu orang yang pandai baca Al-Quran. Allah Ta'ala banyak sebab tadi dia kata, sesungguhnya saya pandai baca Al-Quran, bermula daripada kecil, belajar daripada alif bata, ikra, masuk Al-Quran, akhirnya belajar ngapa lagi, belajar tafsir lagi, akhirnya semua orang belajar Al-Quran dengan saya, mati dalam keadaan mengajar Al-Quran. Maka dia tanya oleh Allah Ta'ala kata, mu belawak juga dia heret selesai masuk dia. Kerana tu adik-adik rahmati Allah, masuk saya sendiri, ikhlaskan niat, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana pujian. Kita buat lillahi ta'ala, insyaAllah. Kita buat lillahi ta'ala. Itu ciri pertama, kena niat lillahi ta'ala, bukan kerana perkara-perkara lain. Yang kedua, apabila kita belajar agama ni, kalau boleh, pergilah kita ke tanah haram. Matlamat kita biar jauh. Aku belajar qiyam, kalau mana dia faham tu, aku belajar qiyam, aku nak boleh 3 poin kuasa kata, aku nak sambung ke Jordan. Qiyam ni bersama Jordan, 2 negara kalau tanah haram. Lain tak boleh kamu. Baca SK. Kita aku klik jadi penggana aku. Dulu boleh 3-1 lah, ni tak boleh. Dan 3-2 qiyam Jordan. Kau kata mahal ngaji Jordan. Ribu-ribu, 30,000 ngaji dulu. Jadi kita belajar ni kerana Allah SWT. Gilah belajar, insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Dan ni tak silap saya, setahun yakin akan bagi 12,000. Dari segi untuk melepah ke kita duit apa ni, subhanallah, kita panggil duit ke mana, duit bayar yuran tu lepas lah 24,000 2 tahun lepas lah, insyaAllah lepas 24,000 2 tahun lepas. Dari segi makan minum tu pandai-pandai bajet lah, pandai-pandai bajet. Dari segi nak pergi ngaji tu insyaAllah boleh. Dulu 8,000, yakin weh dah ni 12,000. Nak pergi ngaji, pergi. Kita paling kurang kena boleh 3.0 ke atas lagi ke Jordan. Pasal apa kita kena pergi juga ke tanah haram ni adik-adik? Contohkan saya pergi Habib juga belajar di Jordan. Pasal apa? Kerana kita dapat melihat nas-nas itu dalam gambaran yang jelas. Kita biasa dengar kan, Nabi kata la taqtab, jangan marah, jangan marah. Kita orang Melayu, jangan marah, jangan marah, jangan badah. Gitu.
Tapi bila kita pergi tanah harap, baru kita tahu, oh jangan panuh ni, maksudnya lagu mana, jangan marah ni. Kerana orang Arab, subhanallah, sangat panuh dan sangat berhimal. Kalau siapa-siapa tengok Facebook saya sebelum ni, masa saya buat daftar di Al-Bait tu, masuk belajar universiti, nak masuk, nak bayar yuran tu, Allah, dia kecil. Jaraknya tak jauh, ni kaunter, pintu tu je. Tapi itu ni apa tu? Pintu belakang, pintu hitam ni je tempat nak bayar. Saya duduk beratur 2 jam ke 3 jam saya duduk beratur tu. Orang Arab ni memang tak ada istilah beratur. Piu, dia letak. Piu, dia letak. Piu. Dia tak apa lagi. Sampai ke depan, misalnya tengok sampai kat kamera tu, pakai tolok lah. Sampai saya pada ketika tu, ada seorang orang besar orang Arab, dia mari duduk depan saya, dia tolok. Dia sudah bayar, dia suruh saya, dia boleh masuk. Jenuh gitu kan. Dia boleh duduk depan, dia tolok, dia tolak ke. Oh, masuk, saya dia masuk. Sampai satu ketika kan, ada orang boleh lompat daripada belakang. Naik ke depan. Lepas tu paling. Sungguh, tak tipu ni. Sungguh. Macam kaunter tinggi kan, dia boleh diri atas kaunter tu, tempat kita duduk gini kan, kaunter kan. Dia boleh pijak atas kaunter, jungar ke atas, WPT ke atas. Baru kita tahu, la takut tu ke apa dia. Jangan malu tu ke apa. Apa lagi? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Sebelum nikah dah apa ni ayat. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nikah. Wahai pemuda-pemuda, nikah, kena nikah. Kalau ada cukup belanja, nikah. Kenapa? Kerana bila kita duduk tanah harap, kita bawa tu, memang kena menikah. Pasal orang ni males. Tengok belakang, memang comel sungguh lah. Ni lofa tu kali 10. Comel sungguh. Kerana itulah istilah ajar aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Kena tunduk pandangan. Bila kita duduk sana, baru kita tahu, oh kena tunduk pandangan. Sekarang itulah kita baru faham. Apa ada setengah ulama kata, kenapa kamu dah orang anak? Ada setengah kata, tak tahu dah. Ada setengah kata, oh dah. Pasal apa? Pasal mana saja. Kalau kita tengok, saya pun duduk di sepadan Syria. Mafrod ni sepadan Syria. Kalau kita kata panjang, memang orangnya orang bakar sana. Maaf dia Muslim ada. Orangnya memang bakar sana. Memang kalau orang comel ni orang Lebanon, orang Syria. Adalah ni kalau siapa-siapa nak pergi belajar di Al-Bait, insya-Allah boleh nikah dengan orang Syria RM1,000. Ramai pelari ya kan. Orang Syria masuk ke Jordan, dia masuk dalam mafrod tu. Jadi siapa-siapa nak nikah mana boleh sedia RM1,000 saja. Insya-Allah saya jadi brokah. Jadi sungguhlah kerana itu. Dan satu lagi, Islam suruh rendahkan mas kahwin. Kita rendahkan mas kahwin. Okey. Bagi kita RM10,000 tu, mahal tu. RM5,000 tu okey, standard RM2,000 tu. Bila kita pergi sana, baru kita tahu apa Islam suruh rendahkan mas kahwin. Kerana bila kita rendahkan mas kahwin, orang mudah nikah. Tapi di sana kita baru tahu masyarakat memang sangat mahal nak nikah. Nak boleh kalau seorang wanita tu RM50,000, setengah RM100,000 kena ada binti. Jenuh dah. Kerana itulah ada setengah-setengah daripada orang Arab, majoritinya umur 30 ke 40 baru nikah orang yatim. Kerana itulah masyarakat di Selangor. Tak nikah Selangor baik. Tunggu. Kerana itulah masyarakat dia bermasalah. Tunggu. Kerana itulah banyak gangguan seksual yang berlaku. Muslimat kalau lagi ke Jordan nikah sangat bahaya. Tidak ada lagi kes logo terhadap pelajar Malaysia, tapi kes kena dakak, kes kena cium tu, kalau di jalan sore memang kena. Memang masalah. Kerana itu Islam suruh nikah, Islam suruh rendahkan mas kahwin. Kalau tidak masalah. Seperti mana kita tengok ada memang masalah. Orang kata dia memang nafsu ni memang benda yang lumrah. Tapi bukan bila tak boleh disalurkan, maka jadi buah. Kerana itu masyarakat dia, kita tengok tamadun dia tidak naik. Orang alim lama, tapi tamadun dia tidak naik. Kerana masyarakat dari segi sosio, kehendak biologi itu tidak dipenuhi. Sangat penting. Dan apa lagi? Dan juga berkaitan dengan kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kita tahu, okey, kita kena bersih, comel molek, jangan biar ada debu ke atas kalau soda apa gitu gini nah. Kita rasa gitu. Bila kita pergi ke sana, baru kita tahu masuk bersih yang istimewa yang sebut. Kerana orang dia sangat pengotor Syekh.
Kalau kita contoh kedai, ambil kedai ni, kedai kat ALC ke apa ni kan. Okey, beranda jalan tu. Okey, clear molek lah. Nak jalan nak masuk dari kedai tu, beranda depan. Lepas lokai sikit je. Penuh siapa-siapa. Dia tak ada tu siapa. Siapa ni depan kedai tu. Hari mak satu kat askar mari kutip belakang. Kalau masih haji, perut lembu. Perut kambing tu kita tahu kita jalan gitu. Tak ada jenis kata gali tanah, kau gapo tak ada. Dia tak ada sistem kita bagi sistem tu siapa. Tempat saya tu lah. Tempat lain tak tahu. Tempat saya tu sistem tu siapa tak ada. Baru dah kata-kata, masuk sebahagian daripada email kepada saya tu baru kita tahu. Kerana itulah kita kena pergi ngaji sana. Baru kita pergi ngaji sana, kita tengok hari tu. Aku faham apa hari jadi gini. Gitu dah. Nama kata, dot lah ke mana? Dot ni lebih kurang dia campur air putu dan keledai. Nama kata gitu. Dot lah ke mana? Orang tanya kita tengah aja. Dia campur air putu dan keledai. Sudah. Jadi kita faham bila kita pergi sana. Yang kedua, kita perlu bersungguh-sungguh lah. Kita perlu bersungguh-sungguh. Tip yang kedua untuk belajar, kita perlu bersungguh-sungguh. Dan jangan putus asa. Saya kongsikanlah bersama adik-adik 7.5 dah. Oh, dah tambah dah. Saya kongsi bersama adik-adik. Mungkin adik-adik orang lain, orang lapak-lapak dengan saya tahu. Saya boleh belajar terbaik dah kiamat ni dah. Alhamdulillah. Tapi ramai tak tahu bahawa 2005 dulu saya pernah masuk ke KIA. Saya masuk ke sini 2 kali. Ramai tak tahu. Saya daripada SMK Watania, saya masuk ke metrik. Masuk metrik, saya rasa tak boleh, saya nak belajar agama. Saya dapat 8E SPM saya, bahasa Arab. Saya masuk ke KIA dalam keadaan 8E. Masuk, saya dah. Hari pertama fiqh ibadah saya Ustaz Ramizu mengajar. Masa tu dia baru balik daripada, dia baru mengajar KIA. Sepanak tinggi, orang muda lagi. Maka dia mengajar dalam bahasa Arab. Ustaz Ramizu kalau budak syariah tahu mengajar usul fiqh. Dia mengajar dalam bahasa Arab. Saya tanya, maka dia jawab pun dalam bahasa Arab. Bila saya tengok kitab data, dia baca ke bawah. Bila saya tengok bawah, dia kalih pula sebelah kiri. Lihat saya pada ketika itu. Tak sampai sebulan saya keluar KIA, saya masuk politeknik. Saya belajar diploma mekatronik ataupun kita panggil robotik. 3 tahun saya belajar situ. Dalam masa saya belajar situ, saya bagi belajar di ALC di Lampurin. Ya sini. 2 tahun saya belajar situ. Pagi saya belajar di politeknik, petang saya mengaji sini. Bahasa Arab sini. Tapi dah ni saya tak sure lah pasal mahal lah. Dulu murah. Tadi nampak mahal saja, saya tidak sure lah. Habis saya di politeknik 3 tahun. Kemudian saya masuk Kokwin nak belajar tahfiz. Alhamdulillah boleh belajar, tapi ada masalah sikit. Keluar setahun, keluar. Saya masuk ke belajar Mak Tahfiz Bukit Cina 3 TK. Ulai hafal 10 juzuk tu. Boleh lepas tahun baru masuk KIA. Lepas baru masuk KIA, alhamdulillah di KIA ni saya berjaya. Jangan putus asa adik-adik. Ingat seperti mana cerita yang berlaku pada Imam Ibn Hajar. Tahu ke cerita tak? Kalau pergi pondok mesti tahu lah cerita ni. Lagu mana dia ni mak dia ni tak cuti ngaji. Siapa tak guru dia ngaji siapa Pak Paulo, tak guru kata dia ni mak dia istilah kata benuk. Benuk aku ngajar 10 kali 20 kali tak payah lagi. Akhirnya dia lari masuk dalam hutan. Bila masuk dalam hutan, dia masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua, dia tengok ada air netik. Bila tengok ada air netik, kena atas batu. Bila tengok batu terkok. Dia tengok batu ni boleh lekuk sikit demi sikit, boleh terhakik, boleh terkesan juga sikit. Akhirnya lekuk juga. Hati aku tidak sekerah batu ni. Hati aku boleh hubah lagi. Maka dia klik, dia ngaji lagi. Akhirnya jadi imam yang besar. Orang yang besar, ulama yang besar. Jangan putus asa. Kalau ada di buku kita ulama, tengok biar data ulama, sejarah para alim ulama, setengah-setengah yang ngaji umur 60, setengah-setengah baru ngapa umur 50 baru ngapa Quran. Jadi kita jangan putus asa, muda-muda lagi, 20 lagi, muda lagi, bersemangat. Semangatlah belajar. Yang ketiga, bersabar berhadapan dengan ujian. Dalam waktu kita belajar ni, ujian PT ni biasa saja. Ujian cinta yang bahaya. Ujian ni bahaya dah. Kita ni baru masuk KIA contoh 2 tahun dah, jadi pimpinan, contoh presiden, ketua balik presiden, contoh. Muslimat patah ke Facebook.
Atau kat Facebook, Ustaz, Ana sudah lama memerhatikan Ustaz. Biasa ni sikit lah, kau tahu biasa lah. Ana telah lama memerhatikan Ustaz. Ustaz selalu semaya subuh di masjid. Bolehkah Ana bertanya soalan? Maka tu kita pun orang tanya soalan, puji-puji. Ya, insya-Allah Ana cuba jawab dengan sebaik. Orang tanya kita pun jawab. 2-3 hari pula, Ustaz, Ana rasa Ana bermimpi lah semalam, Ustaz. Bolehkah Ustaz tafsirkan mimpi Ana? Ana tak pandai, tapi insya-Allah Ana bermimpi Ustaz lah imam Ana. Gitu kat lepas selalu kan. Nanti adik-adik rahmati Allah. Ada Ana kalau sahabat-sahabat tanya, ada 2 orang dia tanya Ana nak nikah sungguh. Adalah Ustaz, Ana tak boleh bayar dah. Ada seorang rezeki dia tanya, dia nikah sungguh betul. Kata lagu mana Ustaz, nak nikah time belajar kerana Anda menikah semasa semester 5 di sini. Tapi ada masa tu 2 bulan ni dah. Ada patutlah nikah ya. Ada patut nikah. Asal dia tanya Anda, Ustaz lagu mana nak nikah time belajar? Anda tanya, kalau nak menikah time belajar satu benda je. Kita kena tahu kita seorang pelajar, dan bila nak menikah time belajar, kita tak boleh jaga kepada muslimat itu piti. Kita tak ada piti. Betul ke? Piti-piti yang setara mana je kalau ijazah pun tak ada. Apa benda yang kita boleh jaga untuk muslimat tu? Kita boleh jaga ilmu kita. Itu saya kata, mana-mana nak belajar, nak menikah nak belajar, pastikan rezeki anda 3.5 hingga 4.0. Kalau tak sampai 3.5 4.0 tak payah. Kerana anda menikah kerana nak nafsu, bukan kerana nak suruh fokus belajar. Dan alhamdulillah, saya sebelum nikah tu, saya 1 38, saya 2 39, tak pernah cecah 4.0. Saya nikah, alhamdulillah semester akhir saya 4.0. Jadi nikah lah kan? Semester akhir saya 4.0, alhamdulillah. Berkat nikah tu lah. Berkat nikah. Jadi kalau nikah pastikan rezeki anda 3.5 hingga 4.0. Dan akhirnya, untuk terakhirnya 5 minit lagi saya ceritalah teknik-teknik belajar di sini. Pertama, habis ke Quran. Ni baru masuk semester 2 kan? Baru masuk semester 6 kan? Tengok mana? Nak habis semester dah? Kan? Boleh 3 habis? Okey. Jadi, yang ni boleh 1 dah. Cara saya belajar, saya kongsi lah. Saya tak pandai-pandai, saya kongsi. Saya kalau saya belajar, saya akan pastikan Quran tu habis dulu. 5 minggu, 4 minggu, 6 minggu awal ataupun sebelum cuti midterm, saya akan habis Quran dulu. Kerana Quran ni subjek yang paling payah sekali. Ramai di kalangan sahabat-sahabat saya habis next semester, tapi dia tak habis Quran. Akhirnya tak habis di bulan masa. Ada 2-3 orang sahabat saya begitu. Dan ramai juga kalau awak tengok senior-senior, maaf deh, dia habis subjek, tapi Quran tak. Kerana tu kalau boleh, masuk saja semester, fokus Quran dulu. Fokus Quran, habis Quran dulu. Biar lepas muqarrah tak apa. Sebelum kita tu, habis muqarrah dulu. Gitu. Sebab dia 1 je kredit kan? 1 je kredit. 4-5 tak ada. 5 ni tak ada dah. Fokus habis Quran dulu. Kerana lepas, insya-Allah tak ada masalah. Yang kedua, pastikan assignment tu, assignment berkumpulan atau assignment kita pasti buat terbaik. Saya kalau assignment kumpulan terutamanya, saya akan ambil tanggungjawab, saya nak buat sendiri. Bukan saya buat sendiri, maksudnya saya akan buat. Kalau ada 3-4 orang saya kata biar saya buat. Semester 1-nya alhamdulillah memang saya buat sendiri lah. Semester 2 pun saya buat sendiri, semester 3 saya buat sendiri, semester 4 pun saya buat sendiri, semester 5, semester 6, moga sahabat-sahabat nampak bila kita buat assignment tu jadi kesan yang baik untuk result kita, maka sahabat-sahabat pun nak buat sekali assignment pertama. Jangan kita rasa deki, saya kita tak buat assignment. Biar. Dia tak buat, biar. Kita tolong buat. Tak apa. Kita yang nak pandang. Tak ada masalah pasal deki kita. Tak ada. Kita yang nak pandang, kita buat assignment. Dan pastikan assignment buat yang terbaik. Semua pensyarah nak pastikan kalau boleh assignment kita, kalau 20 markah, 20 per 20. Lama pensyarah tu bagi, semua bagi komplit. Kita nak 20 per 20. Dan saya, waktu ujian, kita panggil ujian midterm, biasanya kita akan study betul-betul dan kita akan hafal sebutir-sebutir. Dan kita ke mana nak final, biasa sahabat-sahabat tahulah, saya mula semester 1 lagi, saya buat nota. Kitab-kitab tu saya akan ringkaskan, saya buat nota, saya tarik satu persatu. Saya tak pandai naik arah ni, slow-slow, ten, gitulah. Tapi saya buat semua subjek, saya buat nota dan saya bagi semua pada saya. Free.
berkata nak bangga kita, cara saya belajar. Saya buat semua, saya bagi saya, moga-moga saya harap dari dia sebab saya tak pandai. Saya dapat 8 E bahasa Arab. Saya photostat, saya bagi semua sahabat-sahabat, moga-moga sahabat-sahabat nak baca tu, dia mau baca boleh keberkatan Allah Ta'ala bagi faham pada saya. Saya harap tu je. Alhamdulillah dengan saya buat gitu, start semester 1 sampailah semester ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kelebihan berkatan untuk saya faham. Saya bukan orang mana, saya tak pandai. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan untuk kita faham dengan cara kita buat nota, kita bagi pada saya. Dan yang ketiga, bila kita duduk kian, kita tahu subjek kita ni, siapa yang bagi markah? Pensyarah, tidak lain dan tidak bukan pensyarah. Saya ada beberapa orang pensyarah yang backing dan garang. Antaranya saya direct lah Dato' Azhar. Dato' Azhar. Saya belajar 2 subjek dengan dia, fiqh jinayah dengan juga qadayah fiqhiyah. Qadayah fiqhiyah tu sebenarnya sepatutnya dalam bahasa Melayu. Dia mengajar bawa kita Arab, pening saya. Semester sebelum tu, zaman pink zaman sebelum saya, qadayah fiqhiyah ni memang bahasa Melayu. Memang belajar bahasa Melayu walaupun kita Arab ke Melayu. Kita Arab kan? Kita Arab tapi belajar penerangan bahasa Melayu, biasa pun dalam bahasa Melayu sepatutnya. Semester saya belajar dalam bahasa Arab, kita Arab, mengajar ke Arab, dan akhirnya biasa pun ke Arab. Dan dia sangat baik. Semua kata, kalau dengan Dr. Azhar ni tak payahlah, jangan harap dan Dr. Azhar ni. Dia masuk dalam biasa, dalam kelas, dia kata, semua buat ni tak layak dapat A. Siapa ngaji Dr. Azhar tahu lah. Ustaz Amirul ada tak? Betul tak? Semester 5, semasa saya buat qadayah fiqhiyah, saya belajar qadayah fiqhiyah, saya buat nota. Saya bagi kepada dia, Ustaz, di nota saya Ustaz, saya nak dapat A juga subjek Ustaz. Tak adalah saya terpilih itu, Ustaz saya dapat A. Ustaz, saya dah dapat A subjek Ustaz. Saya buat nota Ustaz. Kalau salah Ustaz pada betul. Dia ambil nota saya, tak pantai tiga, tengah hari bagi ambil. Dia ambil dia betul-betul pakok betul. Dia kata alhamdulillah boleh nota hantar. Cuma nota hantar ni C je kali bagian. Dapat C, nota hantar. Stres tak? Stres Anak balik, anak baca lagi. Baca betul lagi. Alhamdulillah, qadayah fiqhiyah dapat A tolong. Okeylah kan. Daripada orang lain tak dapat A lah semua kan. Dah A tolong. Okeylah. Okey. Semester 2 temu balik Dr. Azhar. Dia masuk kelas pertama. Alhamdulillah, mimpi geri anda semua telah datang. Alhamdulillah, apa yang berlaku pada qadayah fiqhiyah kita lupakan, kita mulakan mimpi geri yang terbaru. Dan dia mengajar fiqh jinayah. Subhanallah. Kita Arab juga. Dan bila dia ajar tu, ta'rif tu masa dia mengajar, masa nak tengah biasa ta'rif tu dia ajar. Kalau sampai masuklah dia ajar ta'rif, dia kata ta'rif ana nak 4 mazhab. Dan ta'rif soalan ana nak antah hurai masuk 4 mazhab ni keluar satu ta'rif tu. Ta'rif saja baik. Ta'rif saja bagus. Tak masuk lain-lain dia. Tapi yang nak buat seputis-putis seperti mana dia nak. Ambil tarikh belakang Pak Mazhab, lepas tu buat huraya, ambil belakang, dalil pula, perincian pula, wajib dilalah kita bagi kan. Perincian sosok dalil kita bagi, berkebak-kebak ada 20-30 musuh anak bagi tu. Alhamdulillah bila kita bagi tu kan adik-adik, Ustaz pun dia akan timbul rasa kesian dan kasih sayang pada kita. Dia nampak kita sungguh tu, anak tak pandai Syekh, anak tak pandai. Tapi dia kata, inilah Syekh, hak depan ni, hak takrif, kata ambil Pak Mazhab tu tak masuk, ibu pakok. Ni tak masuk, ni tak masuk, tak baca ni. Baca ni. Alhamdulillah, mengalah tak ada dapat juga subjek dia walaupun dia seorang ustaz yang backing. Dan cara dia mengajar tu walaupun anak rasa tokoh hati, sahabat-sahabat kata, oh ayah dah kalah. Tapi bila kita pergi belajar dekat universiti Jordan, subhanallah. Cara dia mengajar kita, mendidik kita untuk jadi seorang pelajar yang cermat. Kita bersedia bila masuk belajar dalam kuliah di Jordan tu, kita bersedia dengan pensyarah yang strict gitu, yang syar'i sendiri. Alhamdulillah, jadi buat nota ni, buat nota. Okay. Nabi nak buat tentang macam okey, 2 minit lagi. Dan baik guru. Okey, yang kedua terakhir, teknik ana hafal nota teknik ana hafal nota. Siapa nak ambil, anda cuma nak cerita je. Teknik hafal nota antaranya mula-mula ada buat nota. Bila buat nota, anda akan baca 10 kali. Bila anda baca 10 kali, anda hafal macam anda hafal Quran. Kemudian
Ini tadi anda dapat daripada majalah anak di Queen dulu. Dia suruh tulis satu persatu, semua sebiji seperti mana kita tulis. Kita buat dalam nota. Nota kita tu kita tulis satu persatu. Dan anak tulis satu persatu. Contoh satu muka kan. Contoh satu muka ni, anak akan tulis 10 ke 20 kali. Kertas kajian anak memang ni, memang tulis putus. Tiap-tiap muka surat. Kalau ada 20 muka surat, hantar kali lah. Kalau ada 5 subjek, hantar kali lah. Sebutir anak tulis. Anak tak mana, tapi itu cara yang ustaz ajar. Jadi cara-cara belajar kita lah. Yang terakhir sekali, doa ibu lah. Doa ibu pada betul. Anak bila nak masuk ujian kecil sekali. Ujian minta pun anak kata telefon mak anak. Mak nak masuk biasa. Mak anak kita duduk di tingkat sejadah. Ke semaya ajar. Ke baca Quran. Anak masuk biasa. Tu biar biasa. Dia habis semaya. Anak telefon mak saudara. Dia berhenti semaya. Itulah salah satu ciri-ciri kita nak berjaya lah. Dia adik-adik rahmati Allah SWT. Anak harap sangat-sangat sekali belajarlah sungguh. Jadilah seorang da'i. Jadilah seorang pencetus ummah. Dia dapat memberi satu perubahan yang cukup besar pada masyarakat. Dan jangan belajar cukup-cukup makan, jangan belajar cukup-cukup jadi ustaz kamu, jangan kau saja jangan. Belajarlah sedaya upaya mungkin supaya kita dapat memberi sesuatu yang cukup besar pada masyarakat dan menjadi nilai yang pahala untuk kita daripada masya-Allah SWT. Insya-Allah. Mohon maaf belaka atas silap dan salah dan percaya kita pada hari ini. Dan tangguh majlis kita dengan tentang kafarah dan sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ya Allah ya Allah ya Allah bagilah kami kefahaman tentang agama ya Allah dan bagilah kami kefahaman tentang ilmu Al-Quran ya Allah dan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah.